Okey, kuliah kita yang terakhir pada 17 bulan 10, iaitu dalil perkara keempat, iaitu yang menyebabkan, yang mengatakan apa, dalil perkara yang keempat mengatakan menyuruh makmum supaya menyempurnakan saf solatnya. Itu tugas imam, ya. Okey, sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, ya. Kalau Allah ya Rahman istighfar sya'ulillahi lamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang mengenai menyuruh makmum, sambungan apa, menyuruh makmum untuk meluruskan saf dan sebagainya. Tugas-tugas imam, janganlah kita sebagai imam duduk kat depan terus takbir saja, ya. Maka kita perhatikan makmum-makmum di belakang kita, tentukan, ya, sebagaimana muka surat 115, ya, apa tujuan kita menyuruh, ya, meluruskan saf solat. Itu tugas imam. Apa? Ini dah lepaslah, ini sebagai mukadimah ulangan berikutan ni, ya. Itu dah lepas sebenarnya. Cuma yang kat ni kita sambung tugas imam dalam solat Jumaat, kan. Ini yang masa tugas imam yang lain itu nak ingatkan selalu. Kadang-kadang kita sebagai imam terus Allahu Akbar, takbiratul ihram, walhal makmum belum siap sedia lagi. Maka ketika itu, pasal itu sebenarnya yang dia orang sebut istau sufu vakum wa tadilu. Apa maksudnya? Luruskanlah saf, ya, dan temukan bau ke bau, tu contohnya. Pasal tu kalau saya lebih suka gunakan bahasa Melayu, pasal majoriti orang kita orang Melayu, ya, jadi balik itu lebih faham. Mana luruskan saf, isi ruang yang kosong, tentu penuhkan saf, luruskan saf, isi ruang yang kosong. Lepas tu temukan bau ke bau. Kesempurnaan saf adalah kesempurnaan solat berjamaah. Kalau saf tak sempurna, contohnya, maka kita sah solat kita, tapi pahala berjamaah tadi kuranglah, fadilat pahala berjamaahnya kurang. Contoh salah satu daripadanya, ya, itu yang lepas dah. Cuma saya nak ulang kaji supaya ingat untuk diri saya juga dan untuk tuan-tuan, ya, merapatkan bau dengan bau serta itu. Tuan-tuan boleh bacalah ulang kaji semula tu, ya. Okey, selesai sudah yang lepas sampai dalil perkara keempat sudah selesai. Maka masuklah kita tugas imam dalam solat Jumaat. Tugas imam 116. Tugas imam memperingati para makmum ini tidak dibezakan sama ada pada solat fardu atau pada solat Jumaat. Berarti dalam solat Jumaat pun kena ingatkan. Jangan kita imam tergesa-gesa pada solat Jumaat ni, tiba-tiba dia tengok belakang dia je dah okeylah. Kadang-kadang di luar sana mesti keadaan bercelaru lagi, berterabur lagi, yang belum lurus, saf yang masih lompong lagi, tak penuh, ya dah. Kemudian tu jarak jauh lagi, maka ketika itu kena perlahan-lahan, jangan kupu-kupu. Jadi kita ingatkan
tugas imam pada solat Jumaat sama juga tugas imam ketika dalam solat fardu, iaitu menentukan safnya sempurna dan sebagainya, ya. Tugas imam memperingati para makmum ini tidak dibedakan sama ada pada solat-solat fardu atau pada solat Jumaat. Ini bermakna imam tetap disunatkan melakukannya sebelum solat Jumaat didirikan. Ya, itu salah satu jawabannya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah termasuk dalam syarat-syarat sah khutbah itu ialah mualat itu tidak diperpisah. Mualat itu berturut-turut. Mualat itu berturut-turut, bermakna tidak berpisah, okey, tidak terpisah. Di antara khutbah dengan solat-solat, kita katakan ya, benar. Namun demikian, pengarang kitab Fathul Mu'in halaman 43 mengatakan bahawa kerosakan pada mualat itu berturut-turut, mualat itu berturut-turut di antara dua solat yang dijamakkan, tu jamak takdim, ialah sekiranya dipisahkan di antara solat pertama dengan solat kedua dengan jarak waktu yang sesuai untuk menunaikan 2 rakaat yang ringkas. Maka dengan itu rincian begini tiada beza di antara masalah mualat jamak takdim itu dengan masalah mualat dalam bab berikut. Antara suatu rukun khutbah dengan rukunnya yang lain. Okey, satu, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, dan di antara khutbah kedua dengan solat Jumaat. Okay. Ini faham tak, tuan-tuan? Ini apa maksud kat sini? Ini berpandukan apa pada pengarang kitab ini yang mengatakan kita ketika solat Jumaat itu, ada setengah orang mengatakan lepas khutbah terus solat Jumaat, tiada lagi arahan yang lain. Tetapi ini, maka pengarang kitab mengatakan tidak ada bezanya kita solat jamak takdim dengan jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir antara satu solat ke satu solat. Contohnya solat zuhur dengan solat asar. Contohnya kalau jamak takdim, solat zuhur kita buat dulu, ya. Contohnya buat dulu 2 rakaat, lepas tu habis salam, jadi imam bangun, makmum iqamah, sekadar iqamah. Tetapi itu saja, sekadar iqamah. Nak berkata-kata lain tak boleh. Pasal itu kita jadi imam, apa sekalipun kita tak boleh berkata-kata antara satu solat. Ada setengah saya tengok mula-mula dia dah solat, mula-mula solat zuhur contohnya, jamak takdim, ya, qasar 2 rakaat, lepas tu di salam pula, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah. Lepas tu ada imam, makmum iqamah. Lepas tu pula imam itu kata, sekarang kita solat lagi untuk asar 2 rakaat dia, gitu. Ada tu, tak perlu apa-apa dimulai dulu tadi. Kalau katakan saya buat jamak takhir, contohnya waktu maghrib dengan dalam isyak, waktu maghrib dalam isyak, maghrib tetap 3 rakaat, isyak 2 rakaat saja, ya. Walaupun saya buat jamak takhir, andainya di akhir waktu isyak tadi masanya masih panjang, masa saya lebih afdal buat maghrib terlebih dulu baru isyak, walaupun namanya jamak takhir.
Ketika itu sebelum mulakan solat tadi, imam bolehlah mengatakan kita buat jamaah takhir oleh kerana isyak masih panjang, kita lebih afdal dulukan maghrib dulu. Jadi maghrib 3 rakaat, lepas salam bangun semula, maka makmum iqamah, lepas tu sambunglah solat isyaknya tadi 2 rakaat. Itu oleh kerana isyak panjang lagi. Andai ini katakan waktu zuhur dengan asar, asar pendek kan? Contoh, kalau katakan kita nak buat jamak takhir, kita buat jamak takhir di awal waktu yang pertama kena niat dulu. Maksud saya waktu zuhur tadi. Maksud saja waktu zuhur, kita dah niat, okay, saya nak buat jamak takhir, katakan. Nanti si tempat ni kita buat jamak takhir dalam waktu asar. Kalau waktu asar tu panjang lagi, walaupun kita punya buat jamak takhir, maka kita solat apa tadi? Maka kita solat solat zuhur tadi boleh dulukan. Kalau asar tu panjang, maka kita boleh walaupun jamak takhir. Maka kita buat solat zuhur 2 rakaat, lepas tu bangun iqamah, buat solat asar 2 rakaat. Tetapi andainya lagi kata 15 minit lagi ataupun 10 minit lagi waktu asar tu, jadi dah nak masuk waktu maghrib contoh, kan? Kalau begitu, maka dulukan yang punya waktu dulu, apa dia? Asar dulu. Jadi solatlah asar dulu 2 rakaat. Andainya tiba-tiba solat asar 2 rakaat tadi kita salam, laungan azan maghrib pun dilaungkan, maka kita boleh bangun buat solat zuhur, bukan solat maghrib, solat zuhur tadi 2 rakaat. Walaupun waktu maghrib tadi dah masuk, tetapi kita kerjakan dulu waktu maghribnya, waktu asarnya tadi. Tapi kalau waktu asar tu panjang lagi, maka kita utamakan waktu zuhur yang ikutan waktunya. Zuhur dulu baru asar. Okey, faham ya? Ini bab solat jamaah. Okey, katakan gini, saya tadi azan zuhur pukul 1 tadi. Lepas tu saya cakap dengan kumpulan saya, okeylah kita buat jamak takhir nanti. Tiba-tiba sampai satu tempat tu, waktu asar belum masuk, tadi zuhur kan, masih lagi lapang, waktu zuhurnya masih lapang, masa saya boleh berubah buat jamak takdim pun boleh, walaupun saya niat jamak takhir. Tak perlu saya nak tunggulah waktu asar dulu masuk, betul kan? Tak perlu. Tetapi andainya keletihan nak buang air, nak apa, tu saja nak nunggu tu tak mengapalah. Kalau sengaja kita dah ambil air sembahyang, kita dah maka boleh ubah jamak takhir tadi kepada jamak takdim, boleh. Faham tak? Kan boleh. Faham ya? Pasal kadang orang tak faham. Dia kata, nanti dululah. Waktu asar belum masuk lagi ni, gitu. Dia tunggu. Walau zuhur tu ada setengah jam lagi. Tidak. Maka terus buat waktu zuhur. Lakukan waktu zuhur ubah dengan waktu jamak takdim. Walaupun niat di permulaan jamak takhir. Yang tak boleh tak solat aja, jamak tayyah. Itu je yang tak boleh. Jadi itu boleh diubah. Ini kadang orang tak faham, dia dah kata dah niat dia dia pun kena dah buat apa? Tunggu juga waktu asar. Tak perlu. Satu. Yang keduanya, kerana mentang-mentanglah kita tadi nak niat buat jamak takhir, mesti katakan waktu isyak kita buat dulu, maghrib kena buat. Tak semestinya. Itu lebih afdal. Kalau isyak tu panjang, biasa isyak panjang. Yang ini membincangkan tadi asar yang pendek, kan? Maka kalau asar tu panjang lagi,
baru masuk asar contohnya, maka elok buat zuhur dulu 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ini bab solat jamak. Ada apa pertanyaan bab solat jamak ni? Pasal banyak, bukan apa. Saya ni bawa jamaah haji, bawa jamaah umrah, banyak lagi yang tak faham. Semua masih apabila berlaku sesuatu tu mesti dia apa? Was-was nak mengerjakan. Lagi satu contohnya, siapa yang pernah pergi umrah tahulah antara Madinah ke Mekah, Mekah Madinah jaraknya jauh kan, tapi banyak tempat R&R kat sana. Itu pun dia kata tak apa, kita solat maghrib sini dulu, nanti sampai sana nanti kita solat isyak lagi. Tak payah, terus buat jamaah takdim masjid tadi waktu maghrib dah. Tak payah solat isyaknya nak tunggu di nanti apa di R&R satu lagi berhenti buat isyak. Dan sekali terus harung dah siap selesai. Kalau anda ni nak terkencing ke apa dalam waktu isyak tadi misalnya, berhenti lagi tak apa, boleh, tapi sudah selesai. Satu lagi, satu kadang orang tak faham. Saya minum dulu ya. Pasal saya tadi ada ceramah di jalan kebun, langsung saya tak bawa air pula tu, tak dibagi air, nak minta malu lah habis ni. Selalu kadang saya bawa air sendiri, ini terlupa pula tak bawa ni. Jadi tu apa, pasal kita bercakap ni kurang tu 45 minit, 1 gelas air dah hilang dah. Jadi itu dia dalam apalah kita kesihatan. Okey, ini satu. Okey, Cik Zul contohnya, Cik Zul minta maaf lah, yang mulut ni, bibir ni hanya Cik Zul yang buat masa ni kat sini. Minta maaf lah ya kalau saya gunakan nama Cik Zul. Kata Cik Zul dari Johor. Dari Johor, lepas tu waktu zuhur masuk di mana? Di Seremban waktu zuhur masuk. Lepas tu Cik Zul solat di waktu buat solat jamak zuhur dan asar sekali. Buat apa punya asar? Sampai rumah asar belum masuk lagi. Ada setengah orang macam tu. Itulah senangnya Allah bagi kemudahan. Maka Cik Zul walaupun sampai apa ni kondominium sini, suasana kondominium ni asar belum masuk, tetapi Cik Zul tadi boleh buat solat jamak takdim zuhur dan asar di Seremban tadi. Sampai ke sini tak apalah, orang azan lepas tu boleh dia tidur dan rehat, tak perlu solat lagi. Itu dia kan, Allah bagi ini mudah. Ustaz, sini belum masuk, nanti sampai solat lagi apa? Tu kadang orang tak faham. Apa yang Allah berikan pada kita, kita lakukan, itulah dapat pahala. Contohlah ya, saya tak solat zuhur, apa hukumnya? Berdosa tak? Okay. Saya solat zuhur, dapat pahala tak? Tak dapat. Apa pula dapatnya? Itu memang kewajipan saya. Saya tak lakukan, baru saya berdosa. Saya lakukan, saya tak berdosa lah. Itu saja. Apa pahala tak dapat? Itu memang kewajipan saya. Jadi nak dapatkan pahala apa tadi? Contohnya, okey, saya buat solat jamak waktu diperuntukkan. Itu saya dapat pahala. Pahala jamak itu diperuntukkan kan? Satu. Lepas tu, lepas solat zuhur, sebelum solat zuhur, katakan saya buat solat sunat, ba'diyah atau qabliyah. Itu baru dapat pahala. Tambahan tu yang dapat pahala. Tambahan tu dapat pahala. Contohlah, Cik Zul meniaga cempedak.
satu biji dia beli tadi RM5. Kalau dia jual bawah daripada RM5, sudah tentu rugi. Kalau jual RM5 juga, rugi tak? Tak rugi. Pulang modal. Untung tak? Tak untung. Memang tak untung, tak lebih. Tak? Itu ibarat begitulah. Jadi ibadah kita pun begitulah. Kalau kita pasal tu kata Imam Ghazali, sesiapa beramal ibadah ambil yang wajib saja, yang sunat ditinggalkan, ibarat berniaga pulang modal saja. Itu kata Imam Ghazali. Ada. Bermakna saya solat zuhur saja, saya tak dapat pahala, pasal cuma lepas saya tadi tak berdosa, itu aja. Sebab kata Cik Zul berarti beli RM5, jual RM5, dia tak rugi. Tapi tak untung lah. Ada. Pasal beli RM5, jual RM5. Tapi kalau dia jual bawah RM5, sudah tentu rugi. Ada. Tu. Ibarat gitulah. Kadang-kadang kata, kau sebang zuhur tadi dapat pahala tak? Dapat dia. Kau ada buat apa, solat sunat badiah ke qabliyah, salah satu daripadanya? Tak. Mana pula nak dapat pahala? Itu memang kewajipan tu. Contoh yang lepas, ya. Kita solat berjamaah dapat berapa? 27 kali ganda. Dan ada dua pendapat kan? Satu 27, satu 25. Bagi Imam Syafi'i kata yang 25 tu, 27, dia orang katakan solat berjamaah ni sekurang-kurangnya 3 orang. Bagi Imam Syafi'i. Tapi mazhab yang lain 2 orang pun dah kira berjamaah. Dapat juga pahala 27. Tetapi bagi Imam Syafi'i kata lebih dalam 3 orang atau lebih baru dapat 27. Pasal apa? Kita 3 orang. Saya wajib, Cik Zul wajib, Cik siapa rupa? Cik Fahmi. Ha? Cik Azam. Bukan Cik Azam. Cik Azam isi tengah bersalin. Dah cantiklah. Ya? Jadi katakan, ya. Itu kewajipan. Saya wajib. Cik Zul pun wajib. Cik Amri. Amin. Cik Amin pun wajib, contohnya. Gitu kan? Wajib. Apabila saya solat berjamaah nak dapat berwujud, maka digandakan, kita berjamaah gandakan dengan 10 kali ganda kan? Bermakna saya 10, Cik Amin 10, Cik Zul 10, jadi 30. Lepas tu ditolak tiap tak seorang satu-satu. Pasal itu kewajipan. Satu kewajipan saya. Satu ini kewajipan Cik Amin. Satu kewajipan Cik Zul. Itu wajib. Apa? Dah. Jadi 30 tolak 3 tinggal 27. Itulah yang dapat pahalanya tadi. Yang dapat pahalanya tadi apabila berjamaah. Tapi kalau seorang-seorang satu je kan. Tu bagi pendapat Imam Syafi'i. Ya. Okey. Okey. Ini tadi bab okey. Mana tadi? Nombor 1. Antara suatu rukun khutbah dengan rukunnya yang lain, itu rukun khutbah, satu khutbah dengan khutbah yang lain, itu tidak boleh dipisahkan, ya, mesti berturut-turut. Walau bagaimanapun, antara khutbah pertama, khutbah kedua, mesti dia duduk. Antara satu khutbah ke satu khutbah, mesti dia duduk, berhenti. Kalau katakan dia tak duduk, dia berhenti aja, dia tak duduk, maka hukumnya makruh saja. Kalau tak berhenti, teruskan khutbah pertama kedua, maka itu tidak sah. Ya. Katakanlah tempat tadi tak duduk, tak baginya bangku contohnya.
Lepas tu dia pun habis khutbah itu terus diundur. Tak ada bangku, takkan nak bersila kat bawah tu kan lah. Dia berhenti sekejap kena rehat, lepas tu sambung semula. Itu makruh, ya, makruh. Jadi mesti naklah, pasal tu duduk tu salah satu daripadanya. Apabila makruh tu jangan anggap sang makruh je. Makruh tu pun merosakkan amal ibadah kita. Makruh itu pun merosakkan amal ibadah kita. Bukan makruh tu kira tak sah, sah lagi, tetapi mengurangkan amal ibadah kita tu, ya. Okey. Kedua, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, itu mesti duduklah. Dan di antara khutbah kedua dengan solat Jumaat, habis khutbah kedua selesai, maka solat Jumaat itu kena teruskan, tak boleh lama-lama tunggu. Sekadar imam batal, ambil air sembahyang. Tapi ingat, batalnya imam selepas habis khutbah. Kalau dalam khutbah dia batal, maka tidak sah, khutbahnya pun tidak sah. Pasal tu kalau imam sedang khutbah batal, dia boleh berhenti, ambil air sembahyang, sambung semula khutbahnya. Pasal dalam khutbah itu mesti ada air sembahyang. Pasal tu al-khutbataini rak'ataini minaz zuhur. Dua khutbah itu adalah 2 rakaat daripada solat zuhur. Macam mana nak? Macam mana Abang? Ha? Bukan itu baru Ustaz. Bunuh ni. Okey. Terima kasih. Pasal khutbah itu mesti ada air sembahyang. Kalau tak ada air sembahyang, tidak sah khutbahnya. Okay. Di antara khutbah kedua dengan solat Jumaat, pengarang Al-I'anatul Talibin juzuk kedua halaman 70 pula berkata, maka jika imam memisahkan di antara 3 perbuatan di atas dengan sesuatu yang mempunyai kaitan dengan khutbah, maka ia tidak memberi apa-apa mudarat. Oleh itu, peringatan tidak memutuskan muamalat sekalipun ia panjang, ya, sekarang ambil air sembahyang, maka itu tidak memutuskan berturut-turutnya khutbah kalau tidak diselangi dengan yang lain. Contohnya khutbah pertama selesai, dia duduk, lepas tu habis khutbah tu dia buat solat sunat, contohnya buat solat sunat, habis solat sunat disambung balik khutbah, itu tidak boleh, pasal diselangi dengan solat yang lain tadi, bermakna tidak berturut-turut. Pasal itu solat ba'diyah isyak juga diistilahkan berturut-turut. Pasal tu ada setengah ini, kalau buka YouTube doktor apa ada, saya cukup suka ambil dia punya doktor, bukan dunia, saya tak berapa suka sangat dengan tu. Doktor apa? Siapa? Bukan Daniel. Saya tak suka sangat. Ustaz Don saya suka. Ustaz Dr. Daniel itu saya tak berapa suka. Ada di dalam doktor bukan Dr. Rawi, ada. Subhanallah. Itu dia, kalau buka YouTube dia ada, dia mengatakan kalau kita buat solat isyak, habis solat isyak buat solat hajat, maka sudah luputlah
lupuslah solat ba'diyah isyak tadi. Okey. Tetapi kalau lepas isyak baca tahlil itu tidak mengapa. Pasal tahlil itu istilahkan berwirid, berzikir. Amalan kita dalam waktu solat juga, kan? Tetapi kalau kita solat isyak, lepas tu kita buat solat hajat, maka sudah luput solat ba'diyahnya, solat sunat ba'diyahnya, pasal sudah diikuti dengan solat yang lain. Ya, doktor muka siapa? Kejap ya. Dia ni apa? Dia sependapat dengan Dr. Zul. Dia punya apa ni? Coba. Dia orang Kelantan. Tak apalah, nanti jumpa, nanti saya cerita semula. Ada ni. Okey. Kalau tak habis ni nanti. Okey ya. Itu saya sependapat. Memang saya apa, tapi masih banyak lagi orang amalkan. Katakan lepas solat Jumaat buat solat hajat, kan? Maka solat sunat ba'diyahnya dah luput sepatutnya. Maka habis solat hajat, habislah, balik, itu je. Alah, tu dah. Begitu juga ini muslimah, ingatan pada muslimah. Solat Jumaat, pasal muslimah tidak kewajipan solat Jumaat, kan? Azan dilakukan, maksudnya masuk waktu. Oleh kerana khutbah itu maksudnya waktu zuhur. Dengar azan dilakukan aja sebelum solat Jumaat, tapi dia baru nak khutbah, contohnya dah masuk waktu zuhur, maka muslimah boleh solat terus. Boleh terus. Tak payah menunggu orang balik dari solat Jumaat. Pasal muslimah tidak kewajipan solat Jumaat. Tetapi kalau saya katakan, saya wajib solat Jumaat, bukan kerana uzur syar'i, saya tak datang pergi solat Jumaat, dengan azan dilakukan saya buat solat zuhur pula tu, maka tidak sah solat zuhur saya. Sahnya apabila selesai orang khutbah, selesai orang solat Jumaat, baru saya boleh solat zuhur. Itu bagi lelaki. Ya, ini kadang orang tak faham, perempuan pun nak tunggu orang belum balik solat Jumaat, katakan. Jangan tunggu orang balik solat Jumaat. Tadi mengopi ke apa ke, kira habis solat Jumaat. Kalau kira orang tunggu orang balik solat Jumaat, habis solat Jumaat dia orang main makan sup apa, ya, tidak habis, Pak. Okey, itu salah satu. Okey, ada apa pertanyaan kat sini? Ya. Ada satu pendapat. Ya. Bahawa ketika khatib membaca khutbah, Ya. makmum boleh bertanya tentang apa yang khatib baca. Ya. Angkat tangan dan boleh tanya khatib. Boleh apa ni yang dibaca lah. Kan? Tapi kalau ikutkan amalan yang biasalah yang dibacakan, ayat yang diperintahkan oleh Bilal apabila khatib membaca khutbah, maka tidak dibenarkan untuk kita berbicara, imam diam. Okey, cantik. Okey. Tapi soalan Cik Zul tadi, boleh tak kita betul ke kenyataan tu bahawa kita jemaah boleh bertanya kepada khatib ketika khatib sedang? betul. Pasal apa? Bukan bertanyanya jamaah pada khatib, bukan dia bercakap sendiri. Dia bercakap dengan khatib. Oleh kerana mempersoalkan apa yang disampaikan oleh khatib. Yang diingatkan apa,
apabila kamu berkata-kata ketika khatib membaca khutbah, itu berkata-kata dengan orang lain. Pasal tu saya lupa nak bawa fake Jumaat tu. Pasal tu dalam fake Jumaat tu, pasal ada setengah orang kata, setengah ustaz ke apa tak tahu, ketika khatib dalam khutbah kedua ada doa kan, dia kata kita tak boleh tadah tangan, ya tak? Katanya ada setengah orang kata, maka pula tak boleh kata boleh, disunatkan, ada dalilnya. Yang tidak dibolehkan menadah tangan hanya khatib tadi. Kalau khatib tadah tangan ketika dibaca doa, makruh hukumnya. Itu saja, tapi tidak membatalkan. Tetapi yang ini tadi, oleh kerana dia tadi memang khusyuk berkomunikasi dengan khatib, bukan bermakna kata-kata dia sia-sia. Tidak, dia berkata-kata dengan khatib tadi, ya tak? Kalau saya kata-kata dengan Cik Zul, khatib baca khutbah, Cik Zul macam mana? Kelulut dah macam contoh, itu contoh lah tak? Itu baru tak boleh, ya tak? Itu tak boleh, contoh, ya tak? Itu. Tetapi kalau kata Cik Zul persoalkan apa yang khatib baca tadi, persoal, angkat tangan dulu, jangan cakap dulu. Itu kena angkat tangan dulu. Apabila angkat tangan, kita tak berkata-kata, maka khatib pun berhenti, baru kita bercakap dengan dia, baru dia balas semula gitu. Boleh. Pasal itu khatib itu memberi penerangan sebenarnya. Tak? Boleh, memang dibolehkan. Jangan kita terus tak betul tu. Itu tak boleh lah. Ibaratkan kita macam solat, nak ambil orang depan suruh undur ke belakang. Kita takbir dulu, Allahu Akbar, baru tepuk orang depan, baru dia undur ke belakang. Kalau kita belum takbiratul ihram, kita dah tepuk itu orang tu ke belakang, maka kita merosakkan fadilat berjamaah orang depan tadi, pasal dia dah mengharungi dalam keadaan makruh, dihundur ke belakang tadi, pasal dia kosong bersendirian. Pasal saya belum takbiratul ihram, pasal itu diistilahkan dia saya bersendirian. Pasal itu apabila saya takbiratul ihram dulu, bermakna dia undur tadi dah ada lah kawannya. Saya tadi dah solat, contohnya. Macam itulah ibarat gitu. Yang bab itu doa, bercakap-cakap, berkata-kata. Nanti Cik Zul ingatkan saya minggu depan, Ustaz bawa fake Jumaat itu. Dengan udang Ustaz. Udang. Ustaz nak buat udang. Udah. Dah ini tak dapat lagi dia orang. Udang tu tak dapat lagi. Ini ada dalam WhatsApp ni. Dah berapa hari tak ada lah. Rupanya demam. Dia demam. Hari Jumaat besok boleh jadi dia datang. Ini yang mana tadi. Okey. Jadi saya bawa fake Jumaat juga. Bapak baru. Tahniah bapak baru. Bapak baru. Bapak baru. Okey, bukan suami baru, bapak baru. Suami lama juga lagi. Okey. Faham ya? Boleh jujur tadi? Okey. Tapi kalau kita mengarahkan macam mana Ustaz? Kita minta kata yang tadi kita soalkan apa yang dibacakan oleh khatib. Atau kita mintakan penerangan. Tapi macam mana pula kalau kita katalah ada kereta menghalang masa tu, laluan kan? Ya. Bagi khatib kereta menghalang laluan itu tugas apa tadi? Tugas orang lain lah, bukan kita apa. Tapi yang boleh berkomunikasi itu hanya khatib tadi. Katakan AJK, Bilal, nanti orang bagi surat contohnya kan, dia boleh bagi pada itu, khatib tadi. Tapi kalau ketika khutbah tu biasa orang tak kisah punya. Orang tengah habiskan solat, habiskan khutbah dulu. Contoh, mana nak pergi menghalang tadi.
bukan dia, boleh tak? Okey. Ada apa lagi? Muslimah ada nak tanya? Solat jamaah solat tadi. Okey. Clear. Saya teruskan. Ya. Lepas ambil 2 rakaat, rakaat yang kedua tu tak boleh cakap, tak boleh brief orang belakang, tak boleh. Bermakna makruh hukumnya. Kalau kita berkata-kata yang lain sebenarnya hanya dibenarkan sekadar beriqamah saja makmum yang di belakang. Okay. Itu saja. Hanya makruh. Makruh ni sebenarnya tidak membatalkan solat, tetapi mengurangkan, merosakkan sepenuhnya solat tadi. Kalau berjamaah, contoh, penuh tak saf ni? Penuh saf. Kita tak ambil sana, saya terus datang belakang berserta tangan dengan imam sorang-sorang. Sah tak solat saya? Sah. Tapi saya tak dapat fadilat berjamaah. Itu solat saya sah. Macam itulah. Faham? Terus potong nombor 7 tu, Ustaz. Nombor 7 tu tak ada. Itu habis. Sebenarnya hanya dapat solat saya sah. Cuma 27 tadi tak ada. Kan sini dah lepas dah ceritanya. Okey. Ya. Sambung sikit ya, boleh. Pasal apa? Kita mula pun lambat tadi kan. Yang ke-8, mengingatkan makmum supaya membetulkan saf. Ini tugas imam. Ya. Imam disunatkan mengingatkan para jemaah dengan ucapan yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah ucapan istawuf rahimakumullah. Ada setengahnya istawuf sufufakum. Ada kat atas ni nanti. Ya, istawuf rahimakumullah. Maksudnya samakan saf kamu, semoga Allah mengasihi kamu. Itu salah satu daripadanya. 117 Cik Azam. Okey. Ucapan yang kedua, ya. Saufu sufufakum. Saufu sufufakum atau istawuf sufufakum pun boleh. Fa inna taswiyata safi min tamamis salah. Atau sauf sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis salah. Maksudnya samakan saf-saf kamu, sesungguhnya menyamakan saf-saf itu sebahagian daripada kesempurnaan mendirikan solat. Itu saya selalu dalam bahasa Melayu je supaya orang faham semua. Dan kalau sebab bahasa Arab bermakna berulang kali saya memberi arahan, jadi membuang masa. Okey. Yang ketiga, istawuf wa'tadilu sufufakum. Atau i'tadilu sufufakum. Maksudnya samakan atau luruskan atau samakan saf-saf kamu semua. Sebenarnya kesemua ucapan ini diambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqulu istawuf wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Maksudnya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu
bau-bau kami semasa hendak solat. Dan baginda bersabda, samakanlah oleh kamu semua saf dan janganlah berselisih tidak sama di antara kamu semua, maka akan menyebabkan hati-hati kamu semua tidak sependapat, iaitu berselisihan. Itu tujuannya, ya. Itu ini dalilnya untuk meluruskan tadi. Jadi oleh itu kalau kita bersentuhan antara bau ke bahu, sebenarnya itulah yang mendatangkan kekhusyukan, mengadakan perjalinan silaturahim lagi kuat lagi, kan? Itu dia. Okay. Yang ketiga, yang kedua, hadis yang kedua. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyata saffi min tamamis salah. Ya. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, samakanlah saf-saf solat kamu, sesungguhnya meluruskan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh tadi siapa? Anas radhiyallahu anhu. Okay. Hadis yang ketiga. Saya habis hadis ini, ya, Cik Zul. Hadis yang ketiga. Wa fi riwayati li Bukhari sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Maksudnya dalam suatu riwayat oleh Imam Bukhari, samakanlah saf-saf kamu, sesungguhnya meluruskan saf-saf itu adalah sebahagian daripada mendirikan solat. Sebahagian daripada mendirikan solat. Okay. Hadis yang keempat. An Muhammad ibni Muslim ibni mati saya dah kabur dah. Ibn Sa'ib sahibil maksurati qala sallaitu ila janbi Anas ibni Malik radhiyallahu anhu yauman faqala hal tadri lima suni'a hadzal 'ud faqultu la wallahi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu alaihi fayaqulu istawuf wa addilu sufufakum. Bermaksud daripada Muhammad bin Muslim bin As-Sa'ib pemilik Al-Maksurah, pemilik Al-Maksurah, itu bilik khas imam, berkata, aku salat di sebelah Anas bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada suatu hari lantas beliau berkata, adakah kamu mengetahui mengapa kayu ini diperbuat? Aku berkata tidak. Demi Allah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan tangan baginda di atas kayu ini dan bersabda, samakan
dan luruskan saf-saf kamu itu. Ya. Jadi mata saya lah kelabu ni, jadi saya berhentikan kat sini dulu. Bolehlah buat soal jawab hari ni 24 dia. Kabur. Saya tak pakai ubat mata tadi. Dia mudah selaput tu menutup. Okey, pada apa pertanyaan? Yang ni. Bab solat Jumaat, khutbah Jumaat, solat jamak. Nah, ada bertanya. Ya, pasal apa saya suka tekankan bab solat ni di Yaumul Mahsyar besok, solat kita yang ditanya dulu. Dah, bukan apa. Kalau katakan saya boleh buat 10 buat masjid tapi saya solat tak dikiranya. Dah. Tapi kalau sekiranya saya solat dengan sempurna, buang duri, buang tai cecak atas ini pun Allah akan kira kita nanti. Dah. Itu kelebihan solat tadi. Okey? Jujur, ada apa pertanyaan? Cik Azam? Macam baby okey? Alhamdulillah. Kat sini ke kat Negeri Sembilan? Kat sini. Siapa jaga? Mak mentua ada sini. Oh, bapak mentua yang meninggal itu ya. Okey. Ada apa pertanyaan? Muslimah? Usah malu, usah segan. Ya. Ada akak siapa dulu dah tak ada duduk sini, dia rajin tanya. Dia pindah ke taman apa? Koperasi polis ya. Yang suami dia yang getar-getar tu. Okay. Dia rajin tanya. Okey. Kalau tak ada pertanyaan. Okey. Terangkan yang betul-betul sebab ada banyak pendapat. Ya. Bila kita tak mengirakan yang kita itu termasuk dalam rakaat yang pertama. Ya. Kita lewat datang kan. So imam dah rukuk. Imam dah rukuk, kita baru sampai. Imam dah rukuk. Kita baru masuk saf. Kita masuk saf. Baru dapat. Okey. Okay. So dekat mana yang dikirakan kita dapat sekali itu? Sama ada imam rukuk atau tidak? Maksud saya lah. Dekat mana yang dikirakan kita dapat dalam saf yang pertama tadi? Dalam kitab ini juga, tapi yang Jawi punya dulu. Okey. Yang Jawi yang besar mula-mula saya pakai dulu, pengarang yang sama, itu ada jelas kat situ. Saya ni ada saya bawa ni, ada memang jelas kat situ. Katakan kita nak dapatkan rakaat bersama dengan imam tadi. Okey. Saya masuk Cik Jul Imam contohnya. Saya masuk saja Cik Jul Allahu Akbar rukuk. Ya. Lepas tu saya pun masuk Allahu Akbar. Jadi saya tak perlu doa iftitah. Jadi Allahu Akbar dah tamakninah. Lepas tu terus saya Allahu Akbar. Janji cecah saja tangan saya pada lutut ini. Lepas tu Cik Zul pun Sami Allahu liman hamidah. Ketika itu saya dapat rakaat yang sama. Imam angkat daripada lutut, maknanya habis sangat. Kalau sekiranya katakan okey, gini. Kalau katakan Cik Zul tadi jadi imam kan, lepas tu apabila saya masuk saja pun Allahu Akbar, lepas tu Allahu Akbar dia dah tamaniyah kan, Allahu Akbar, tak letak sini Cik Zul pun Sami Allahu liman hamidah. Tetapi apabila saya kata Allahu Akbar, lepas tu saya berdoa Allahu Akbar, Cik Zul dah bangun, maka saya berdiri gini, tak dapat. Jangan saya rukuk sama sekali, tak payah.
Tetapi kalau katakan saya sempat, Allahu Akbar, tak cecah sini. Nah, sekadar subhanallah dan cecah, Cik Zul pun sami Allahu liman hamidah, maka kita itu saya dapat rakaatnya. Kalau katakan Cik Zul sami Allahu liman, saya baru nak rukuk tadi, maka saya kena berhenti kat situ. Jangan saya rukuk. Maka tidak sah. Saya tidak dapat rakaatnya. Tetapi apabila cicah tadi, maka saya dapat rakaatnya. Pasal itu doa iftitah ni hukumnya sunat kan, tapi ada kalanya haram. Kalau katakan saya tadi Allahu Akbar, contoh Cik Zul baca surah yang terakhir, saya pun takbiratul ihram Allahu Akbar, lepas tu saya baca doa iftitah. Lepas tu Cik Zul rukuk, saya Fatihah pun tak dapat tadi, maka itu jadi haram saya baca doa iftitah tadi. Jadi oleh itu, kalau saya akhir tadi Cik Zul dah, saya tahu Cik Zul baca surah akhir, saya pun baca takbiratul ihram Allahu Akbar, lepas tu terus saya baca Fatihah sekadar mana saya dapat. Kata ia akan berdua, ia akan nasta'in, Cik Zul terus rukuk, maka saya tak perlu habiskan, saya terus ikut rukuk, dah cukup, dah sah. Itu kalau yang masbuk. Yang muafiq mesti habiskan Fatihahnya selagi tidak tertinggal dalam 2 rukun. Boleh ya? Jelas. Dan kalau saya sebagai imam, saya tahu ada orang baru buka pintu kan, kan? Bolehlah saya delaykan sekejap saya punya rukuk tu Ustaz? Boleh. Katakan subhan. Pasal tu kita kena baca tumakninah sebenarnya. Kita dapat baca tumakninah, dapat atas nama tumakninah ini menyempurnakan. Satu. Keduanya bukan tumakninah sekadar kita rukuk saja. Tumakninah dalam bacaan. Cuba subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tumakninah. Ini kita subhanallah, subhanallah. Itu tak ada tumakninah. Ini kadang orang ambil tumakninahnya pasal tartilnya bacaan itu pun adalah sama. Macam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang wakaf semua tu berhenti, tempat berhenti kita berhenti. Tu. Itu dapat sempurna. Contohlah katakan kalau saya Cik Zul Allahu Akbar gitu, dengan pula bunyi keltap pada orang masuk, Cik Zul pun baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal. Sudah tentu ini tadi dah boleh dapat sekadar nak samakan ini tadi, ya dah. Itu dia, dapat pahala kita dapat pahala. Jadi bukan berpanjang sangat kita punya jarak tu tadi, ya, sampai lama melebihi dalam rukun pun tidak boleh, ya, terlampau lama dalam menunggu dalam rukun pun tidak dibolehkan. Kita juga boleh, ya. Ada nak buat apa? Solat punya lagi pun boleh, kita boleh buat kesempurnaan solat. Ustaznya tu buat tarim dia Ustaz. Ya. Ada jemaah nak hantar anak dia. Seorang hantar anak, seorang hantar cucu. Untuk Ustaz nak buat kursus solat kan. Boleh, tak ada masalah. Ustaz Ya, ini kafat tempat saya. Saya dah pasal saya nak buat tu, saya cakap dengan ustazah, saya minta maaf. Bukan saya nak merendahkan kebolehan ustaz dan ustazah, saya kata. Jadi sama untuk ingati diri saya dan untuk ingatkan para anak-anak kita.
Ini dia ambil air sembahyang pakai cermin mata. Ambil air sembahyang. Ini mana pula asalnya tu? Ada. Pasal tu kita kena awasi, kata. Kebetulan waktu tu ustaz pun masa saya tegur, ustaz pun sampai tu. Ustaz yang itu. Jadi tak boleh. Kita kena anggota, kita kena jelaskan anggota wudu. Kena jelaskan kesempurnaan wudu. Barulah kita jelaskan kesempurnaan solat kita. Pasal wudu tak sempurna, solat pun tidak akan sempurna nanti. Okey? Boleh je juga. Okey? Ada pertanyaan Muslimah? Tak ada. Okey. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Setelah ini dulu dapat saya sampaikan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata yang baik daripada Allah. Kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Ya, dan saya mohon maaf tadi lambat saya tadi kerana jam gila orang istilah orang sekarang. Ya, saya keluar 10 minit sebelum pukul 6. Ya, selalu pukul 6 aja sampai sini belum pukul 7. Nah, tapi ini hari memang jam gila. Perterusan hujan tadi. Saya mohon maaf ya. Terkasar bahasa, terlajak kata yang baik datang dari Allah. Kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma anjil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li majlis. Allahumma anjil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li majlis. Allahumma anjil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li majlis. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafriqan min ba'di tafriqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.